Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam channel Master Kimia SPM. Jadi insyaAllah kali ini kita akan melihat kepada kimia tingkatan 4 dalam tajuk jadual berkala unsur, dan kita menyambung siri video kita yang lepas. Yang lepas kita telah menyebut tentang unsur kumpulan 1, ya. Jadi jangan lupa untuk bersama kami dalam video-video yang kami upload di sini, ya, untuk PDPR, terutamanya pelajar-pelajar yang masih lagi kita hari ini berada dalam perintah kawalan pergerakan, ya. Okey, kita akan berbincang pada kali ini unsur kumpulan 17, ya. Unsur kumpulan 17. Baik. Kita berkenalan dulu dengan unsur kumpulan 17. Okey, bermula dengan fluorine, F simbolnya. Kemudian klorin, Cl, kemudian bromin, Br, kemudian iodine, I, kemudian astatin, At. Okey, dan kita tengok sedikit warnanya. Okey, warna-warna ni pelajar kena hafal juga, ya, terutamanya, ya, klorin, bromin dan iodin itu. Okey, fluorin biasanya hampir tiada warna. Klorin warnanya kuning kehijauan. Bromin warnanya perang. Iodin perang, tapi dia lebih perang. Mana perang lebih pekat berbanding bromin. Dan astatin warnanya ya hampir kepada hitam. Okey. Ini antara warna-warna lah. Jadi pelajar kena tahu jugalah, terutamanya warna klorin, bromin dan iodin itu, ya. Okey, unsur kumpulan 17 ini dikenali sebagai halogen. Jadi kalau soalan tanya halogen, pelajar terus ingat, halogen merujuk kepada kumpulan 17. Dan kumpulan 17 ini dia wujud sebagai molekul dui atom. Okey. Molekul dui atom maknanya dia wujud dalam keadaan berpasangan. F2, Cl2, Br2, I2, At2. Maksudnya kalau kita tulis dalam persamaan kimia, Cl, kita tak boleh tulis Cl, kita tulis Cl2. Ya. Kemudian, ya, bila di kumpulan 17, ingat balik, 17 bermakna dia mempunyai 7 elektron valence. Bila elektron valence 7, maka dia lebih mudah untuk menerima. Satu atom kumpulan 17 ni, dia mudah menerima satu elektron. Apabila dia terima satu elektron, maka dia akan membentuk ion negatif, ya, anion, charge 1 negatif. Baik. Kemudian kita masih lagi melihat, ya, perubahan. Kali ini kita nak tengok perubahan, ya, perubahan unsur apabila perubahan sifat unsur apabila menuruni kumpulan 17. Ini kita nak fokus lagi ni. Ini penting, ya. Perubahan sifat unsur apabila menuruni kumpulan 17. Okey, kita ambil 3 contoh di sini. Fluorin, klorin dan bromin. Okey. Apabila menuruni kumpulan 17 atas ke bawah, ya. Jadi pelajar kena faham betul-betul. Yang pertama, saiz atomnya bertambah. Sama macam kumpulan 1. Ya, apabila menuruni kumpulan 1, saiz atom bertambah. Okey. Kenapa? Sebab bilangan petalanya bertambah. Okey, itu memang sama dengan kumpulan 1 baru ni, ya. Kemudian apa berlaku? Ini beza dengan kumpulan 1, kereaktifan dan keelektronegatifannya berkurang. Kalau pelajar masih ingat, kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan, kereaktifan dan keelektropositifannya bertambah. Tapi kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan, kereaktifan dan elektronegatifannya berkurang. Okey, itu satu. Dan kenapa? Pelajar kena faham. Kerana daya tarikan antara nukleus dan elektrovalennya semakin lemah. Sama macam kumpulan 1. Bila saiz bertambah, daya tarikan, ya, antara nukleus, ya, yang bercas positif, ada proton di situ, dengan elektrovalen yang negatif itu, ya. Jadi bila saiznya bertambah, jarak elektrovalen ni makin jauh daripada nukleus, maka daya tarikannya semakin lemah. Okey. Sama macam kumpulan 1. Okey, bezanya di sini, kumpulan 17 dia ada 7 elektrovalen. Apa perlu dia buat? Dia nak terima 1. Maka bila daya tarikannya lemah, sukar bagi atom kumpulan 17 untuk menerima 1 elektron. Okey. Maka apabila semakin sukar dia menerima 1 elektron, maka semakin atom ini menjadi semakin tidak ataupun kurang reaktif. Okey, beza kumpulan 1. Kumpulan 1 kita nak derma. Makin lemah daya tarikan, makin senang derma, makin reaktif. Itu beza dia, ya.
Jadi ini jawapan kalau soalan tanyalah kenapa semakin ke bawah dalam kumpulan 17 semakin ya kurang reaktif. Okey, kemudian ya apabila menuruni kumpulan 17 juga ya saiz tadi semakin bertambah sama ya saiz semakin bertambah apa kesannya takak lebur dan takak didih semakin bertambah. Okey. Sebab itu kita tengok fluorin, klorin biasa dia wujud dalam keadaan gas pada suhu bilik Bromin dia wujud dalam keadaan cecair. Iodin dalam keadaan pepejal. Kita panggil habloiodin kan, cecair bromin. Ya, maksudnya apa? Takak lebur, takak didihnya apabila ke bawah dalam kumpulan semakin bertambah. Kenapa? Yang ini pelajar kena tahu. Kerana daya tarikan antara molekulnya semakin kuat. Bila saiz makin besar, daya tarikan antara molekulnya makin kuat, maka semakin banyak tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan antara molekulnya. Okey. Jadi sebab itulah takak lebur, takak didihnya bertambah. Kemudian satu lagi, warnanya. Apabila menuruni kumpulan, warnanya menjadi semakin gelap. Kita dah bincang tadi warnanya ya. Okey, itu untuk ya perubahan apabila menuruni kumpulan. Kemudian kita tengok pula sifat kimia unsur kumpulan 17. Ada 3 sahaja sifat kimianya. Mudah aja pelajar nak ingat, ada 3 sahaja. Yang pertama, tindak balas dengan air menghasilkan larutan berasid. Okey. Kumpulan 1 pelajar ingat ya. Tindak balas dengan air menghasilkan larutan berbase, beralkali. Sebab itu kita katakan, kita panggil dia logam alkali. Kumpulan 1 ya. Kumpulan 17 terbalik. Bila larut dalam air, dia akan menghasilkan larutan berasid. Okey, contoh Cl2, larut dalam air. Kita akan dapat HCl dan HOCl. HCl ni asid, pelajar semua tahu kan. Br2, tindak balas dengan air dapat HBr dan HOBr. I2, tindak balas dengan air dapat HI dan HOI. HCl, HBr, HI ini dia adalah ya, larutan yang bersifat asid, berasid. Ya. Cuma bezanya semakin ke bawah itu ya kereaktifan dia semakin berkurang. Maksudnya kalau HCl dengan HBr, HCl itu asidnya lebih kuat lah. Ya. Bagaimana kita nak tahu dia berasid? Maka bila berasid dia akan menyebabkan larutan yang terasid itu akan menyebabkan ketah litmus biru bertukar menjadi merah. Ya, asid kan biru kepada merah. Dan dia ada satu lagi hasil HOCl di sana. HOBr, HOI. Okey, ini adalah bahan peluntur, terutamanya HOCl, ya, acid hypochlorous. Okey, inilah yang menyebabkan nanti bila kita letak ketah litmus biru bertukar menjadi merah untuk HCl itu dan dilunturkan kerana ada HOCl. Jadi dia akan bertukar merah, litmus biru kepada merah kemudian jadi luntur. Okey, ini kerana di sini terdapat hasil satu lagi itu bahan peluntur HOCl, HOBr, HOI. Okey, yang pertama. Okey. Semakin ke bawah kereaktifan berkurang ya. Tindak balas yang kedua, sifat kimia yang kedua ialah tindak balas dengan wool besi panas. Okey, menghasilkan ferrum halida. Cl2 tambah Fe kita dapat FeCl2. FeCl3. Ferrum di sini ferrum 3 bukan ferrum 2 ya. Begitu juga dengan Br2 akan menghasilkan FeBr3. I2 akan menghasilkan FeI3. Okey. Dan ferrum klorida, ferrum 3 klorida, ferrum 3 klorida, ferrum 3 bromida, ferrum 3 iodida hasilnya. Ini merupakan pepejal perang. Pepejal perang. Perbezaannya tindak balas ini apabila menuruni kumpulan ya kereaktifannya berkurang. Maksudnya kereaktifan tindak balas Cl2 dengan Fe ya lebih tinggi berbanding kereaktifan tindak balas antara Fe dengan Br2. Begitulah seterusnya. Okey. Yang ketiga ialah tindak balas dengan larutan natrium hidroksida, dia akan menghasilkan garam. Okey, Cl2 tambah NaO, kita akan dapat NaCl, NaOCl dan H2O. Okey, begitu juga dengan Br2 dan I2. NaCl, NaBr, Nai ini ialah garam. Okey, paling mudahnya NaCl. Garam di rumah kita itu yang mana dia merupakan pepejal putih. Nak kenalnya mudah, pepejal putih, garam ya. Okey, inilah antara 3 sifat kimia kumpulan 17. Jadi pelajar-pelajar sama-sama kita ya tonton video ni, kita perhatikan, kita faham. Moga-moga video yang
di upload ini nanti akan memberi manfaat kepada pelajar-pelajar seluruh Malaysia insya-Allah. Jadi sekadar itu kita akan menyambung nanti dalam perubahan unsur merentasi skala 3 dalam video kami yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.